Didik TV KPM. Murid-murid kembali menonton sukses SPM 2022 di Didik TV KPM mata pelajarannya Kimia. Hari ini kita nak sambung perbincangan kita. Silakan cikgu, kita teruskan. Okey, sekarang kita berada di subtopik yang terakhir untuk bab ni. Okey. Di bahagian aplikasi nanoteknologi dalam industri. Benda ni adalah benda baru sebenarnya. Okey, dan nanoscience ni ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano. Okey, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Dan berikutan daripada nanoscience ni tadi, terlahirlah nanoteknologi, iaitu pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano ni. Baik. Now, ini adalah beberapa aplikasi nanoteknologi dalam industri, iaitu merangkumi semikonduktor dan elektronik. Okay, di mana semikonduktor ni dengan ada aplikasi nanoteknologi ni tadi, dia menjadi lebih kecil dan efisien, dan sistem pendawaian dengan konduktivitinya akan menjadi lebih tinggi. Manakala untuk tenaga dan elektrik, sel solar yang lebih efisien dan lebih kecil dan bateri yang lebih tahan lama. Sebab itulah kita ada bateri yang kecil-kecil dah sekarang. Ya, betul. Tekstil pula, fabriknya menjadi lebih kalis air, api dan kotoran, dan fabrik pelindung sinar UV dan anti kedut. Berada sudut perubatan pula, peranti ujian yang lebih sensitif dan sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Untuk pertanian, kita ada racun perosak yang lebih efektif. Sebab tu penghasilan produk kita semakin bertambah setiap tahun. Okey. Dan makanan, bahan tambah makanan berskala nano, di mana pembungkus makanan juga menjadi anti-mikrob. Okey, untuk bahagian aplikasi teknologi hijau pula, dia terbahagi kepada 6 sektor ini. Yang pertama ialah sektor bekalan tenaga, di mana tenaga boleh diperbaharui seperti solar, hidro, geoterma dan angin. Manakala untuk sektor pengangkutan pula, kenderaan menggunakan bahan api alternatif sekarang ni. Kalau murid-murid pernah tengoklah, dia dah ada kenderaan yang solar. Sekarang ni yang ada charger kat belakang. Betul. Kan. Okey, bangunan pula, penggunaan bahan binaan mesra alam dan bangunan jimat tenaga. Manakala sektor yang keempat, pengurusan sisa dan air sisa. Maksudnya air sisa yang kita hasilkan setiap hari pun dia ada cara pengurusannya tersendiri. Supaya alam sekitar ni sentiasa selamat. Pertanian dan perhutanan pula, dan sektor perindustrian, di mana penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga. Okey. Sekarang kita cuba satu soalan objektif di sini. Okay. Sebagai seorang ahli biokimia yang terlibat dalam pengurusan sisa dan air sisa, apakah kaedah teknologi hijau yang paling sesuai untuk mengatasi kejadian seperti air sungai dicemari oleh sisa bahan toksik? Kita ada A, B, C dan D. Okey, pilihan jawapan ada di sini. Cuba baca murid-murid. Murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab. Kita semak sama-sama jawapan selepas ini. Murid-murid ada yang nak cuba. Oh, Yoshini. Silakan Yoshini. Dia D. Ya, okey. Kenapa? Agak-agaknya kenapa jawapannya jadi D? Kerana dia kena memperketatkan undang-undang terhadap pesalah supaya pesalah tu tidak membuat lagi. Baik. Ya. So betul tu jawapan ni. Okey, D. Di mana tindakan undang-undang ni biasanya kita perketatkanlah supaya kita dapat mengurangkan kadar pencemaran air ataupun pencemaran udara atau mana-mana pencemaran yang disebabkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab. Baik. Okey. Soalan struktur yang kedua, nyatakan satu aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan selain daripada kosmetik. Selain kosmetik ya, cikgu? Ya. Ada murid yang nak kongsikan jawapan. Nurin, silakan. Salah satu aplikasi nanoteknologi yang saya tahu ialah tekstil. Tekstil ini merupakan fabrik yang kalis air, api dan kotoran. Selain itu juga, tekstil merupakan fabrik yang berfungsi sebagai pelindung sinar UV dan anti kedut. Okey,
kita tengok jawapan. Sebenarnya kalau kita balik kepada apa yang cikgu ajar tadi kan, kita boleh pilih, murid boleh pilih salah satu daripada jawapan ini. Cuma cara jawabnya, contohnya macam Nurin tadi, dia menjawab tekstil. Okey, tekstil di mana penggunaan nanoteknologi untuk menghasilkan fabrik kalis air. Bukan tekstil, ialah fabrik kalis air. Sebenarnya penghasilan disebabkan oleh nanoteknologi inilah dalam industri sektor tekstil ni tadi terhasillah fabrik kalis air, api dan kotoran. Cikgu, contohnya kalau saya jawab soalan macam tadi itu kan, saya tersalah terma mungkin. Adakah saya akan kehilangan markah? Ya, memang akan hilang markah. Baik. Dan dalam kimia ni, kalau kita tertulislah, contohnya tekstil, okey, tekstil kita tertulis macam tersalah ejaan yang sepatutnya tu. Kadang-kadang kalau dia bertepatan dengan kimia, dia memang datang asalnya dari kimia, dia menyebabkan pelajar tu hilang markah. Jadi perlu berhati-hati dan ingat ejaan perkataan-perkataan terma-terma dari mata pelajaran kimia kita hari ini. Cikgu bercakap mengenai teknologi hijau, pengurusan sisa, menjaga kebersihan, selalu diwar-warkan kempen di Malaysia kan cikgu. 3R lah, sekarang dah 4R cikgu. Mungkin ramai lagi yang sebenarnya masih tidak cakna ataupun tidak, orang kata apa, tidak ada pengetahuan lanjut mengenai apa itu 4R. Boleh tak saya nak minta murid-murid kongsikan 4R ini apa sebenarnya? Ada yang nak kongsikan? Saya start dulu cikgu. Silakan Nurin. Okey, 4R. R yang pertama ialah refuse ataupun tolak. Okey, menolak dapat membantu mengurangkan banyak sampah daripada aktiviti manusia, daripada peringkat permulaan. R, refuse. Yang seterusnya, Dian? Reduce. Maksudnya kurangkan pembelian, hanya membeli barang yang perlu, beli produk yang boleh diisi semula untuk mengurangkan sampah pembungkusan. Baik, refuse, reduce. Seterusnya, silakan. Reuse. Yang ketiga ialah reuse, iaitu guna semula. Semasa hendak membuang sesuatu bahan, tanya diri sendiri sama ada bahan itu boleh digunakan atau dibaiki. Baik. Yang keempat, silakan. Kita semula membantu mengurangkan sampah yang boleh kita semula, contohnya plastik dan Okey, itu dia 4R yang saya tertanya-tanya tadi cikgu ya. Kita ada refuse, reduce, reuse dan recycle. Sebenarnya kan cikgu, kita dah tiba di penghujung sesi perbincangan kita. Murid-murid di rumah nampak masih kusyuk tu. Sebenarnya dah sampai di penghujung. Jadi saya nak minta cikgu untuk kongsikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita bincangkan setakat hari ini. Silakan cikgu. Okey, so hari ini kita telah banyak belajar. Betul tak, Nisa? Betul. Okey. Mungkin murid-murid kita hari ini, apa kata berkongsilah apa yang awak telah pelajari daripada cikgu hari ini. Baik. Saya start dulu ya cikgu? Boleh Yoshini, silakan. Okay. Hari ini saya telah memahami bagaimana pakaian saya melalui tindakan pencucian. Okey, saya pula cikgu. Silakan. Okey. Saya pula telah menyedari pelbagai kepentingan bahan tambah makanan dalam memastikan makanan bukan sahaja mempunyai pelbagai perisa, malah tahan lama. Baik. Silakan Dian. Ya, betul tu. Di samping itu, saya juga telah tahu membezakan antara ubatan tradisional dan moden. Tidak terlupa juga kandungan pada bahan kosmetik. dari sudut nanoteknologi dan teknologi hijau pula, saya telah mempelajari bahawa nanoteknologi banyak menyumbang kepada pelbagai bidang. Saya juga telah menyedari kepentingan teknologi hijau dalam pelbagai bidang dan ianya sangat menarik. Baik, itu dia perkongsian dari murid-murid terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Cikgu, sedikit tips ataupun peringatan kepada calon-calon SPM 2022 kita. Okey, kalau nak menjawab soalan jenis bab ini, sebenarnya dia lebih banyak kepada bacaan dan pemahaman. Tapi cara kita nak memastikan bahawa benda ni yang kita jawab ni ialah apabila kita sedang
menggunakan bahan-bahan setiap hari. Okey, cara untuk hafal, sebab kalau kita setakat menghafal, kita tak boleh nak skor benda tu. Baik. Jadi apa kata mulai hari ini, okey, apabila murid-murid mungkin sedang makan sesuatu, apakah yang saya sedang makan? Kenapa benda tu macam tu? Bagaimana makanan tu diproses? Apa kata mula buat tanya diri sendiri, macam mana benda ni boleh jadi? Didik TV KPM